Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyyuhu qaliluh. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, yang terdahulu, sekarang ini dan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita nikmat demi nikmat agar kita mengetahui bahawasanya itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, agar hamba itu mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengurnia nikmat, sehingga daripada nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada nikmat yang sungguh agung, nikmat yang sungguh istimewa. Dengan nikmat tersebut kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat tersebut kita mengenalnya, sifatnya, nama-namanya, perbuatannya. Dengan nikmat tersebut bahkan kita mengenali kalamnya, firmannya. Dan dengan nikmat tersebut kita mengenal kekasihnya, Nabi SAW, sehingga kita mengenal baginda Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala nabi-nabi dan juga penghulu bagi sekalian rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi kepada kita adalah nikmatnya seseorang diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia saja yang memberi keampunan kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan memohon ampun kepada-Nya, sehingga Rasulullah SAW mengetahui keadaan umatnya. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum. Ustaz hubungkan kereta ni, tolong alihkan. Minta kereta KES 13 alihkan kereta. Ada kereta nak keluar, tak dapat keluar. Jazakallahu khair. Di antara nikmat-nikmat itu lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sehingga kita mengenal dengan apa yang sepatutnya kita kenal, sehingga dengannya kita dapat beramal, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar daripada manusia-manusia yang merugi hidupnya, seperti mana yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kehidupan manusia. Kebanyakan manusia hidupnya dalam kerugian dan kerugian, ditambah lagi dengan kerugian. Kerugian kerana tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kerugian kerana tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kerugian kerana tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerugian kerana mereka tidak beramal saleh, apatah lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, hendaklah kita ketahui bahawasanya masa yang kita lalui sama seperti mana masa yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga melalui seperti mana yang kita lalui, siangnya, paginya, petangnya, malamnya, itu semua dirasai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah tidak lain agar kita mengetahui pembahagian masa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga mengenalnya bulan-bulan yang berlangsung seperti mana tahun yang berlangsung juga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kita pada bulan Ramadan untuk berpuasa, tidak lain agar kita dapat dibezakan dengan golongan-golongan yang rugi, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya hakikatnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang beriman beramal soleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk puasa Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam. Lalu apabila kita berpuasa, kita termasuk orang yang illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kerana orang yang tidak beriman pasti tidak akan melaksanakan puasa Ramadan, walaupun dia Islam ataupun keturunannya juga Islam. Tapi kerana tidak beriman, maka dia tidak berminat untuk berpuasa Ramadan. Lalu dia termasuk kelompok yang innal insana lafi khusr, rugi baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat yang agung yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di antara ulama-ulama kita yang menakwilkan tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Qadr turun di Mekah sebelum hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Abasa wa Tawalla, dan surah ini antara surah yang awal juga turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah sebelum Nabi hijrah. Akan tetapi isi kandungan tentang surah Al-Qadr ini tentang pertanyaan kepada baginda Rasulullah, wa ma adraka ma lailatul qadr, apa yang kamu tahu ya Muhammad tentang Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, malaikat Allah memberitahu kepada Nabi melalui kalamnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalnahu, di situ ada ulama menakwilkan maksudnya adalah Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu adalah pada bulan Ramadan. Akan tetapi di Mekah kita tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan, dan tidak ada kaitan juga dengan malam Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir, sebab tidak ada puasa Ramadan. Kita puasa Ramadan di Mekah, tapi surah ini turun di Mekah. Kita berpuasa Ramadan di Madinah, tapi surah ini turun di Mekah. Walaupun begitu kedua ulama kembali balik dengan secara lughah di sudut bahasa, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah turunkannya, itulah Quran, telah turunkannya. Dia past tense, fi'il madhi, perkara yang telah lepas, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu pelaksanaannya mustaqbal, akan datang di mana? Di Madinah.
tetapi berlaku 5 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Ini menunjukkan bahawasanya cerita Lailatul Qadar 5 tahun sebelum Nabi wafat. 5 tahun saja kisahnya, amalannya, fadilatnya diceritakan oleh Rasulullah pada ketika itu. Walaupun begitu, yang perlu kita ketahui hubungannya surah ini dengan surah Al-Makkiyah. Surah ini adalah diturunkan di Mekah. Tidak ada kaitan dengan 10 malam terakhir, bangun malam pada 10 yang terakhir. Tidak. Akan tetapi apa yang dikaitkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada ulama menakwilkan bahawasanya maksudnya inna anzalna lailatul qadr adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah lailatul qadr. Di sudut lughah, di sudut bahasa. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang mengetahui, apakah jalan yang menyebabkan kau mengetahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Yang kita perlu ketahui bahawasanya baginda Rasulullah SAW adalah hamba yang terbaik, Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik. Dan Rasulullah SAW juga menjadi uswatun hasanah. Itu telah disepakati. Bahkan makhluk yang terbaik di alam ini, itu juga telah disepakati oleh ulama-ulama kita. Maka Rasulullah SAW dikaitkan dengan khairun min alf syahr. Ini ditakwilkan oleh sebahagian ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun begitu, takwilan ini di sudut tafsir bil isyari. Tafsiran ada bil mazhur bi ra'yi, ini bil isyari yang tiga. Dan yang perlu kita ketahui lagi, bila Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ini menunjukkan bahawasanya dia adalah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahkan kita mendapati bahawasanya semua lafaz daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang turunnya Quran, semuanya dengan fi'il madhi, past tense. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya, telah berlaku. Di sudut akidatul Islam ini berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala azali. Maksud azali adalah tanpa ada permulaan. Kita mempunyai permulaan, alam ini adanya permulaan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan. Kalamnya tidak ada permulaan. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat qadir. Allah Subhanahu wa taala itu azali, maknanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala tanpa permulaan. Begitu juga sifat pada kalamnya. Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berbicara atas zatnya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, kalamnya sendiri. Akan tetapi kalamnya disebut sebagai kalam zati. Tidak ada huruf, tidak ada kalimah, tidak ada suara. Itu tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu semua tarafnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan. Kalamnya itu disifati dengan sifat makhluk. Huruf, suara, kalimah, bahasa, itu semua adalah disifati untuk makhluk dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia adalah Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai agar hamba-hambanya ini mengenal kalamnya itu, apa yang dibicarakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita mengetahuinya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memulai dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberi kemampuan kepada kita untuk membaca di lidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita menyelesaikan bacaannya sampai ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak lain melainkan ini adalah tujuannya Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sungguh agung setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus buat kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga adalah ma'rifatul Quran, nikmat penurunan Quran yang tadi dikaitkan dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ibarat seperti mana Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah Quranul Karim. Seperti mana dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan yang keluar daripadanya juga, maksudnya adalah daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Itu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah disepakati oleh ulama-ulama kita bahawasanya zikir yang paling utama adalah Al-Quran Al-Karim dibaca. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, majtama'al, tidaklah berhimpunnya satu jamaah min baiti fi baiti min buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya, yatluna kitab Allah, yang membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, kemudian dia bertadarus, maknanya mempelajari, ada guru yang mengajar, ada murid yang mempelajarinya berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku dengan apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya mereka diberi keampunan olehku. Tidaklah mereka bangun keluar daripada rumahku, mereka telah mendapat keampunan daripada. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, akan tetapi di dalam majlis tersebut ada di antara hamba-hamba-Mu tidak mengikutinya, ada di antara mereka tidur saja, ya Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lalu Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai malaikatku, mereka juga diberi rahmat olehku. Kenapa? Kerana mereka itu tidur di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya di rumah Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu niat untuk tidur, tetapi dia tertidur. Disebabkan satu tujuan itu mempunyai niat. Innamal a'malu binniyat. Di sudah qawaid fiqhiyah, innamal a'malu bimaqasidiha. Kita tidak hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tidur, kita hadir adalah untuk beribadah. Akan tetapi ada kalanya kita tertidur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya hamba-Ku yang tertidur itu juga yang mendapat rahmat daripada-Ku. Itu kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita hambat dia keluar kalau sekiranya nanti tidur, tapi tidak pada Allah Subhanahu wa taala, pada hamba-hamba-Nya. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat latif. Allahu latifun bi'ibadihi, dia bersifat lemah lembut dengan hamba-hamba-Nya. Dan antara nikmat yang agung tentang kitab Allah Subhanahu wa taala ini lagi, tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala beri kita Quran agar kita menjadi umat yang terbaik di antara semua umat. Bahkan disebutkan Al-Quran itu adalah sayyidul kutub, penghulunya bagi semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 104 kitab termasuk suhuf. 100 suhuf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, Nabi Musa. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Taurat itu turun pada bulan Ramadan, pada 6 Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan juga Injil 13 Ramadan, Zabur 18 Ramadan. Lalu Allah turunkan Quran 24 Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim pada malam pertama Ramadan. Walaupun begitu, dihimpunkan seluruh daripada suhuf-suhuf dan juga kitab-kitab samawi, Tauratnya, Injil
Injilnya, Zaburnya dan juga Quran. Semuanya 104 kitab, termasuk suhuf. Di antara seluruhnya itu yang menjadi penghulu bagi seluruh kitab tersebut adalah Al-Quran Al-Karim. Sehingga kata Hasan Al-Basri, istimewanya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di sudut pahalanya. Sehingga disebutkan dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir bil Mansur, susunan Imam As-Suyuti, dalam satu riwayat daripada Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang mempelajari surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dalam salat, dua salat, 7 ayat, sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, lalu kita mempelajari tafsirannya sehingga memahami maknanya, maksudnya, disebabkan surah Al-Fatihah terkandungnya berkaitan aqaid, akidah, syariah, muamalah dan seluruh ilmu Islam terkandungnya dalam surah Al-Fatihah. Sehingga Imam Suyuti mengatakan, diperhalusi bahawasanya di dalam surah Al-Fatihah mempunyai 70,000 ilmu Islam. Itu antara disebutkannya. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, istimewanya umat baginda Rasulullah adalah sudut pahala. Barang siapa yang mempelajari surah Al-Fatihah zahir dan batin, maksud zahir adalah tafsiran, batin takwilan, sehingga dia mengetahui maksudnya, maknanya, masuk pada tadabbur, penghayatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepadanya seperti mana dia diberi pahala membaca seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk juga suhuf-suhuf para nabi yang terdahulu. Seperti mana contoh dalam riwayat yang lain, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya baca surah Yasin sehingga kita mencintai untuk membacanya. Akan tetapi fadilat besarnya adalah dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dia pahala seperti mana dia telah membacanya Taurat, Injil, Zabur dan Quran seluruhnya bermula sehingga akhir. Itu pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk bulan Ramadan, bulan yang Quran. Lalu kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, kita ambil surah Al-Fatihah, 7 ayat. Dan membaca surah Al-Fatihah itu di luar solat hukumnya sunnah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberinya kepada kita seperti mana kita membaca dalam keadaan macam baca dalam solat. Adapun sesuatu yang diwajibkan itu, ganjaran pahalanya seperti mana 70 kali lipat ganda dia melakukan amal tersebut. Seperti mana contoh solat subuh 2 rakaat, ganjaran pahala bagi orang yang solat subuh 2 rakaat seperti mana dia telah solat 140 rakaat solat sunat. Dia begitu. 140 rakaat solat sunat menyamai solat fardu subuh 2 rakaat. Lalu kita membaca surah Al-Fatihah di luar dari solat, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pahala macam kita membaca surah Al-Fatihah, pahalanya macam 70 kali lipat gandanya pahala yang diberi oleh Allah. Macam kita baca 70 kali, tetapi pahalanya lagi dilipat ganda oleh Allah. Kerana satu huruf itu 10 pahala dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lain, ini kerananya daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Oleh kerana itulah bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang barakah. Quran yang turun itu dengan malamnya, pada waktu malam dengan malam yang barakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, pada malam yang barakah. Jadi Quran itu barakah. Bagi kita yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala diberi barakah. Dan tidak lain barakah itu
adalah bertambahnya pahala, kebaikan demi kebaikan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keburukan ditutup dengan kebaikan. Itulah maksudnya barakah. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maksudnya maha suci Allah yang dikaitkan dialah Allah yang menggandakan kebaikan-kebaikan. Wal khairu kulluhu biyadik, dan seluruh daripada kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain kurniaan ini atas dasar mahabbah, cintanya Allah Subhanahu wa taala pada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang umat ini dalam suhuf yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Rasul yang terdahulu. Nabi Ibrahim AS membaca suhuf dia, lalu dia mendapati umat yang terbaik daripada sekian umat adalah umat yang terakhir, umat Ahmad. Nabinya Nabi Ahmad, itulah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Ibrahim AS mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku menjadi umatnya Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ya Ibrahim, kerana engkau telah mempunyai tujuan dalam dakwah. Aku mengutusmu ya Muhammad, wahai Ibrahim, pada untuk umatmu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak diubah. Maka Nabi Ibrahim AS tidak menjadi umat baginda Rasulullah. Hanya saja dalam satu riwayat pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lalu Nabi Ibrahim AS mohon kepada Allah, kalau begitu ya Allah, berilah aku sesuatu agar aku dapat memberi manfaat kepada umat Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, naiklah kamu ke Gunung Qaf di sana. Gunung Qaf di Mekah. Naik. Kemudian ambillah beberapa genggam pasir, lalu balinglah di mana saja kamu kendaki. Lalu Nabi Ibrahim AS melaksanakannya. Setiap kali Nabi Ibrahim mengambilnya lalu membalingnya, ditujukan kepada lautnya, ditujukan kepada daratannya, maka di tempat itu menjadi satu tempat yang adanya garam, milhun, garam. Sehingga kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang yang makan garam melainkan sebenarnya daripada bermula ada garam yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh kerana itu dah ada garam di laut, ada garam yang di atas gunung, dekat bukit sana. Itu semua adalah daripada tangannya Nabi Ibrahim AS kerana dia mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, mematikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.